Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu di dalam forum pendidikan bersama saya Nur Hidayah sebagai moderator anda pada petang yang bahagia ini. Sebelum itu, kita sedia maklum bahawa kita sekarang ini sedang mengalami suasana atau kehidupan norma baharu di mana forum yang kami laksanakan ini melalui ataupun menerusi alam maya, dan forum ini juga dilakukan secara live di Facebook kami iaitu Anak-Anakku Official. Maka penonton-penonton yang sedang menonton forum kita pada sekarang ini, setialah bersama kami sehingga ke penghujungnya. Dan anda boleh meninggalkan soalan-soalan yang anda ingin bertanyakan kepada ahli-ahli panel kita di ruangan komen yang telah kami sediakan. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli kita pada hari ini, topik yang kami akan bincangkan atau mengupas segala penghujahan ahli panel sebentar nanti adalah mengenai pendidikan awal kanak-kanak. Kita seringkali mendengar satu peribahasa iaitu meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Tetapi, terdapat segelintir ibu bapa atau guru tidak dapat menerapkan cara pendidikan yang betul kepada anak-anak yang merupakan generasi masa hadapan. Seperti yang kita tahu, kanak-kanak ibarat kain putih yang perlu dicorakkan oleh ibu bapa supaya menjadi pelapis generasi negara. Maka, pendidikan awal kanak-kanak dapat didefinisikan sebagai program berkualiti tinggi yang direka khas untuk kanak-kanak dari sejak mereka lahir sehingga usia 8 tahun. Di Malaysia, pendidikan awal kanak-kanak menggunakan istilah prasekolah, taska atau tadika yang melibatkan kanak-kanak berumur di bawah 6 tahun. Kanak-kanak di peringkat usia ini akan diajar oleh tenaga pengajar yang mahir dalam suasana pembelajaran yang sesuai dengan usia mereka. Sebelum kita ingin mengetahui lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan 3 ahli panel kita yang sudah lama menunggu di atas talian ini. Ahli panel kita yang pertama merupakan seorang yang anggun dan menawan. Saya menjemput Datin Nau Hakimah yang merupakan seorang ahli Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa khabar Datin? Terima kasih Encik Moderator. Saya berada dalam keadaan sihat sahaja hari ini. Baiklah, terima kasih Datin. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua merupakan seorang guru dan beliau juga bersifat lemah lembut dan beliau juga mengajar di sebuah tadika kemas iaitu Cikgu Nur Izzah. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, saya di sini baik-baik sahaja Cik Moderator. Sekarang ni Cikgu berada di mana? Di rumah ke? Saya sekarang sedang berada di kediaman saya. Baiklah, terima kasih Cikgu kerana sudi datang ke forum kita pada hari ini. Dan akhir sekali, ahli panel kita yang terakhir merupakan wakil ibu bapa dan beliau telah berkahwin selama 8 tahun dan suaminya seorang tentera. Jadi beliau juga telah dikurniakan 2 orang cahaya mata yang masing-masing berumur 5 dan 3 tahun. Beliau juga terkenal dengan ikon Supermom yang telah menjadi suri rumah sepenuh masa dan mempunyai perniagaan kecil-kecilan. Saya memperkenalkan Puan Imanina binti Muhammad Isa. Apa khabar Puan? Alhamdulillah saya dan keluarga sihat semuanya. Bagaimana keadaan di rumah? Baik-baik sahaja ke? Keadaan baik-baik saja di rumah. Kebetulan suami saya ada di rumah pada hari ini, jadi dia mengambil peluang untuk menjaga anak-anak kami sekarang lah. Sementara saya berforum pada hari ini. Terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita yang sudi meluangkan masa bersama pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa,
saya akan teruskan bertanya soalan kepada Datin Hakimah dahulu. Pada pendapat Datin, apakah fungsi pendidikan awal kanak-kanak ini dilaksanakan? Silakan Datin. Terima kasih saudari moderator kerana menjemput saya untuk mengulas tentang fungsi dan peranan pendidikan awal kanak-kanak. Seperti yang diketahui umum, pendidikan kanak-kanak adalah sangat penting untuk memupuk seorang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Pendidikan sejak dari awal ini sangat penting kerana apabila mereka telah dewasa nanti, mereka akan menjadi seorang yang berguna apabila mereka dididik dengan baik. Antara fungsi pendidikan awal kanak-kanak ini adalah untuk memupuk semangat yang positif sebagai persediaan untuk mereka memasuki sekolah rendah. Selain itu, untuk mengajar mereka menggunakan bahasa Melayu yang betul. Selain itu, memupuk sifat pribadi yang baiklah dalam diri mereka. Terdapat juga fungsi lain seperti untuk memperkembangkan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi dalam diri kanak-kanak tersebut apabila mereka telah masuk ke peringkat sekolah rendah. Dengan adanya kemahiran berkomunikasi yang baik, mereka akan lebih mudah untuk meneruskan kehidupan mereka semasa berada di sekolah. Contohnya untuk membeli makanan di kantin dan sebagainya. Selain itu, bagi pelajar yang beragama Islam, pendidikan Islam juga diajar semasa mereka di peringkat prasekolah lagi supaya mereka dapat mengetahui tentang ajaran agama Islam dalam diri mereka. Pihak kerajaan juga telah menyediakan pelbagai kemudahan kepada pelajar prasekolah seperti pihak kerajaan telah menyediakan buku-buku rujukan dan juga bahan bacaan kepada semua tadika dan juga prasekolah yang ada di Malaysia ini. Dengan adanya bahan-bahan yang cukup untuk guru mengajar akan menyebabkan pembelajaran akan menjadi lebih lancar dan berjalan dengan baik. Dengan adanya bantuan tersebut, pelajar dapat belajar dengan sempurna tanpa perlu memikirkan apa-apa dan juga tidak menyusahkan pihak ibu bapa untuk membeli buku-buku kepada anak mereka. Pendidikan awal kanak-kanak ini juga dapat mengenali kelemahan kanak-kanak tersebut sebelum mereka memasuki darjah 1. Kewujudan sistem pendidikan prasekolah juga dapat memperbaiki lagi persediaan pembelajaran yang tidak lengkap. Keseimbangan emosi juga penting untuk menyamai sikap positif terhadap diri sendiri, kepercayaan terhadap orang lain dan hidup kumpulan serta menambahkan keyakinan kepada keupayaan diri sendiri dalam diri kanak-kanak tersebut. Saya rasa itu sahaja fungsi pendidikan awal kanak-kanak yang dapat saya hurai. Saya kembalikan kepada Cik Moderator. Terima kasih Datin atas penghujahan tersebut. Seperti yang Datin katakan tadi, Kementerian Pendidikan melibatkan diri dalam menyediakan buku rujukan dan pembinaan tadika atau taska ini adalah bertujuan menyuburkan potensi dalam diri kanak-kanak dari pelbagai aspek iaitu perkembangan sel-sel otak, menguasai perkara yang asas serta memupuk sifat positif kanak-kanak sebagai persediaan untuk memasuki ke sekolah rendah apabila kanak-kanak sudah melonjak umur iaitu berusia 7 tahun. Selain itu juga, pendidikan awal kanak-kanak ini dapat membina sifat peribadi dan perwatakan yang positif dalam diri kanak-kanak untuk menjadi seorang insan yang mempunyai minda yang cergas dan badan yang sihat. Fungsi lain pendidikan awal kanak-kanak yang Datin katakan juga ialah kanak-kanak ini dapat belajar di peringkat usia muda itu dengan belajar huruf seperti A, B, C ataupun pembelajaran nombor seperti 1, 2, 3. Dengan pembelajaran itu semua, ini dapat melancarkan lagi pengetahuan mereka dan sistem ini juga dapat mencukupkan dan mengisi segala persediaan pembelajaran yang lengkap sama ada di rumah atau di prasekolah.
soalan seterusnya saya ingin tujukan kepada Cikgu Iza. Bolehkah cikgu terangkan mengenai peranan guru dalam mendidik kanak-kanak di prasekolah yang ketika ini sedang menghadapi pandemik COVID-19? Silakan cikgu. Terima kasih kepada Cik Moderator kerana telah menjemput saya dalam menyertai forum pada hari ini. Baiklah, ekoran pandemik COVID-19 yang melanda negara Malaysia ini telah menyebabkan kita terpaksa menghadapi norma baharu. Dengan adanya perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan yang meminta masyarakat untuk mematuhi prosedur prosedur operasi piawaian yang ditetapkan. Namun, hal ini tidak semestinya membuatkan guru tidak boleh mewujudkan corak pembelajaran yang menyeronokkan kanak-kanak ketika ditadika. Berdasarkan kata-kata yang diucapkan oleh Datin Paduka Zaliza Aslias, iaitu merupakan pengasas tadika di Perancis, bahawa apa yang perlu kita teruskan ialah mewujudkan keseronokan dalam diri kanak-kanak, sikap cintakan belajar dan berminat untuk pergi ke sekolah. Saya juga ingin memperkatakan bahawa terdapat pelbagai jenis permainan dan aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru untuk mendidik kanak-kanak tentang kehidupan dalam norma baharu dan penjarakan sosial ketika berada di tadika. Salah satu peranan guru yang boleh menerapkan kanak-kanak dalam mengajar sesuatu pembelajaran ketika di tadika adalah guru perlu mengambil peluang untuk melibatkan kanak-kanak dalam aktiviti yang kurang formal, seperti membaca buku atau bercerita secara solo tanpa melibatkan sentuhan antara satu sama lain. Bukan itu sahaja, guru juga wajar menggalakkan kanak-kanak melakukan aktiviti sosial yang sesuai untuk memastikan penjarakan sosial yang selamat. Contohnya, guru boleh melakukan pertandingan nyanyian dan tarian secara solo, mengajar mencipta seni kraft tangan yang mudah dan kreatif, serta menggalakkan kanak-kanak bermain permainan uji minda. Oleh itu, kepelbagaian aktiviti yang dilakukan bukan sahaja dapat mengajar kanak-kanak dalam menyesuaikan diri mereka dengan penjarakan sosial, malah kita mampu mewujudkan keseronokan dan minat dalam diri mereka untuk terus belajar dan meroka sesuatu yang baru. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, izinkan saya untuk berpantun. Dari mana buah salak, dari kebun jauh diudik. Dari mana fahamnya akhlak, dari guru yang mendidik. Sekian daripada saya. Saya serahkan kepada Cik Moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih cikgu atas penghujahan tersebut. Menjadi seorang pendidik bukanlah mudah dan di dalam norma baharu ini, guru perlu memikirkan inovasi dari segi pembelajaran. Maka guru perlu melakukan ataupun mencari pendekatan yang boleh mendekatkan diri kita dengan kanak-kanak yang sedang berada di rumah disebabkan norma baharu ini. Dan guru juga boleh melakukan aktiviti kurang formal dan menjalankan aktiviti sosial yang sesuai untuk melatih kanak-kanak ini menyesuaikan diri dengan mengamalkan penjarakan sosial, memakai mask dan juga memakai ataupun menggunakan sanitizer untuk kebersihan diri. Baiklah, soalan seterusnya kepada Puan Imanina. Apakah maksud keluarga dan apakah peranan sebenar ibu bapa ini? Silakan Puan. Okey, baiklah. Konsep kekeluargaan adalah satu institusi kecil dalam masyarakat yang terdiri daripada ibu bapa dan anak.
melalui pemahaman saya, keluarga ni juga terdiri daripada saudara dan kaum kerabat. Dalam pembentukan institusi yang kita panggil keluarga ni, ibu bapa perlu memainkan peranan yang sangat penting dalam mendidik, membentuk dan membesarkan anak-anak ni supaya mereka menjadi seorang yang berguna pada masa yang akan datang. Pada zaman sekarang ni kita boleh lihat dan kita selalu dengar tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan anak-anak generasi sekarang yang terlibat dalam gejala-gejala sosial seperti gangsterism, iaitu membuli secara berhadapan ataupun secara alam maya. Secara alam maya pun saya boleh lihat banyak pengaruh rakan sebaya seperti merokok, merempit dan sebagainya. Jadi mengapa hal ini boleh terjadi dalam kalangan remaja sekarang? Kita sebagai ibu bapa, individu yang bertanggungjawab, kita perlu mengambil berat dalam mendidik anak-anak kita ni, kerana mereka merupakan insan yang bakal memimpin negara dan akan menunjukkan contoh yang baik kepada generasi-generasi seterusnya secara berterusan. Anak-anak kita juga ni akan menjadi saham untuk ibu bapa di akhirat kelak, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam hadis daripada Al-Bukhari yang berbunyi, apabila meninggal dunia seorang anak Adam, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu bermanfaat dan doa anak-anak soleh dan solehah kepada ibu bapa mereka. Jadi, apakah peranan sebenar ibu bapa ni? Seperti yang kita tahu, ibu bapa berperanan aktif untuk menjaga keperluan utama anak-anak. Keperluan utama adalah seperti menyediakan makanan dan minuman, menyediakan tempat tinggal, menyediakan pakaian, menyediakan pendidikan, menjaga keselamatan dan kesihatan dan lain-lain lagi. Selain itu, ibu bapa perlu menyediakan persekitaran yang sihat kepada anak-anak daripada kecil lagi. Rumah yang ibu bapa sediakan tu perlulah dapat menyokong keperluan fizikal dan emosi, perlu penuh dengan kasih sayang dan positiviti. Ibu bapa perlu mengasuh dan mendidik anak-anak ni sendiri. Antara tujuan ibu bapa adalah memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Tapi ia bukan sekadar menghantar anak ke sekolah yang bagus, tetapi ia turut mengambil bahagian dalam proses membentuk adab dan tingkah laku anak-anak. Dalam fasa mendidik anak-anak ni sendiri, kita sebagai ibu bapa perlu menjadi role model yang terbaik untuk mereka contohi. Ibu bapa perlu memupuk anak-anak ni dengan sifat-sifat yang murni seperti sifat baik hati, berdisiplin, sifat empati, bertanggungjawab, berakhlak mulia dan sebagainya. Saya nak tekankan kat sini stereotip yang berlaku dalam kalangan kita zaman sekarang ni, iaitu masih ada lagi ibu bapa membezakan tugas anak perempuan dengan tugas anak lelaki di dalam rumah tu sendiri. Sebagai contoh, tugas anak perempuan ni ada yang ibu bapa menekankan tugas anak perempuan ni ialah menjemur pakaian, melipat pakaian, menolong ibu di dapur dan sebagainya. Manakala tugas anak lelaki ni pula melakukan kerja-kerja macam basuh kereta dan sebagainya. Dan ada juga orang kata macam anak lelaki ni dilayan seperti raja dekat rumah. Jadi perkara ni tak perlu pun orang kata diteruskan lagi sebab zaman dah berubah. Jadi macam setiap tugas ni tak perlu ikut jantina untuk dibahagikan tugas.
Itu pada pendapat saya lah. Ibu bapa juga perlu menyokong dan memberikan motivasi kepada anak-anak. Sokongan dan dorongan daripada ibu bapa akan membantu memberikan keyakinan diri dan kekuatan untuk anak-anak tempuh apa sahaja cabaran dalam hidup mereka ni. Yang paling penting, ibu bapa perlu menerima setiap kejayaan dan kegagalan yang dihadapi oleh anak-anak ni. Anak-anak juga manusia seperti kita ibu bapa. Jadi kita sebagai ibu bapa, kita perlu terus memberikan kata-kata positif dan jangan sesekali mengeluarkan kata-kata perkataan yang boleh melukakan perasaan anak-anak. Ibu bapa perlu memupuk perkembangan emosi anak-anak. Kita boleh tengok sekarang ni berapa ramai orang dewasa tak stabil dari segi emosi. Semuanya bermula daripada kecil. Ibu bapa perlu sedar bahawa peranan mereka ni turut melibatkan pendidikan emosi kepada anak-anak. Setiap anak dilahirkan dengan sifat yang unik dan hanya ibu bapa sahaja yang kenal dan faham dengan sifat anak-anak ni secara mendalam. Jadi ibu bapa perlu mengajar anak-anak ni untuk meluahkan perasaan mereka kepada ibu bapa sendiri. Ibu bapa pada masa yang sama perlulah cari jalan penyelesaian untuk sentiasa menyokong emosi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak-anak ni lah. Selain itu, ibu bapa perlu tahu cara yang betul untuk mendisiplinkan anak-anak. Ibu bapa sekarang ni selalu membandingkan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Tapi perbezaan antara dua zaman tu adalah sangat ketara sebenarnya. Jadi kita sebagai ibu bapa, pilihlah cara mendisiplinkan anak dengan betul dan sesuai dengan anak tu sendiri. Pendekatan yang lembut dengan penjelasan selalunya dah cukup untuk membentuk disiplin anak-anak. Ada juga beberapa perkara yang memerlukan ibu bapa menjadi tegas dengan anak-anak. Tapi yang paling penting, jalan penyelesaian tu perlulah seimbang. Jadi apa yang saya nyatakan tadi tu merupakan peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Terima kasih Puan Imanina untuk penghujahan tersebut. Ibu bapa merupakan satu keluarga yang dibina untuk menjadi satu kekeluargaan yang harmoni dan juga murni. Dan oleh itu, bila ibu bapa sudah pun mempunyai anak, maka tanggungjawab mereka lebih besar kerana banyak perkara yang perlu dilakukan untuk anak-anak dan juga untuk keluarganya sendiri. Jadi kita boleh ringkaskan yang sebenarnya peranan ibu bapa ini adalah menjaga keutamaan ataupun akan memberikan keperluan utama kanak-kanak. Dan ibu bapa juga akan perlu menyediakan persekitaran yang sihat kepada anak-anak dari kecil supaya mereka tidak mengalami persekitaran yang tidak baik. Dan juga ibu bapa juga perlu mendidik anak-anak ini dari kecil sebelum dibawa ataupun sebelum bawa mereka pergi ke tadika untuk belajar lebih lagi tentang pendidikan. Dan selain itu juga, ibu bapa perlu memberikan motivasi ataupun menyokong anak-anak dari belakang supaya mereka berasa kuat dan sentiasa akan maju ke hadapan. Dan seperti yang Puan Imanina kata, ibu bapa ni juga perlulah bijak
ataupun tahu cara yang betul untuk mendisiplinkan anak-anak mereka sendiri. Pusingan kedua merupakan pusingan soal dan jawab di mana kita mendapat banyak soalan daripada penonton ketika ini yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pendidikan awal kanak-kanak. Tetapi disebabkan kita mempunyai kekangan masa, jadi saya telah memilih 3 soalan yang bertuah yang dapat ditanyakan kepada ketiga-tiga ahli panel kita. Baiklah, saya sudah pun mendapat 3 soalan yang bertuah. Soalan pertama daripada Muhammad Akmal yang berbunyi, apakah cabaran seorang guru ketika menghadapi COVID-19 yang baru-baru ini? Seluruh pusat pendidikan terpaksa ditutup semula selama sebulan yang bermula dari pertengahan November sehingga awal Disember yang disebabkan berlakunya peningkatan wabak di seluruh Malaysia. Silakan cikgu untuk menjawab soalan tersebut. Terima kasih kepada Encik Akmal kerana telah memberi soalan yang menarik berkenaan topik hari ini. Baiklah, kemeluk yang melanda ini telah mencabar kelestarian dunia pendidikan. Penjarakan sosial yang menjadi norma baharu bagi mengelakkan penularan COVID-19 ini dilihat sebagai suatu perkara yang sukar dihadapi oleh guru untuk mendidik kanak-kanak secara dalam talian. Penularan wabak COVID-19 ini telah memberikan cabaran baru kepada guru dalam mendidik kanak-kanak dalam menyesuaikan diri mereka dengan norma baharu. Guru perlu mengajar kanak-kanak tentang sesuatu pembelajaran secara perlahan supaya mudah difahami oleh kanak-kanak. Contohnya, guru boleh mencipta bahan pembelajaran yang menarik minat kanak-kanak sebagai tontonan sambil belajar seperti menggunakan aplikasi Powtoon yang berasaskan animasi kartun. Di samping itu, situasi pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan guru terpaksa menghadapi cabaran dalam mengakses rangkaian internet dan teknologi untuk berhubung dengan kanak-kanak ketika hendak melakukan kelas dalam talian. Internet merupakan sistem telekomunikasi yang penting dan sering digunakan oleh ramai orang, khususnya ketika menghadapi situasi COVID-19 ini. Sesetengah guru atau kanak-kanak yang tinggal sama ada di kawasan pedalaman ataupun bandar mesti akan menghadapi ketidakbolehcapaian dalam mengakses internet. Bukan itu sahaja, penggunaan teknologi juga sangat penting yang perlu diambil berat oleh guru kerana tidak semua kanak-kanak mempunyai teknologi yang canggih seperti telefon bimbit atau iPad. Jika ada, hanya sebilangan kecil sahaja kanak-kanak yang berkemampuan mempunyai teknologi sendiri. Oleh itu, faktor ini menyebabkan kanak-kanak sukar untuk menyertai kelas dalam talian. Natijahnya, semua pihak mengalami perubahan ketara norma baharu dalam kehidupan mereka ketika pandemik COVID-19 ini berlaku. Walau bagaimanapun, skala tindakan dan cara hidup kita pastinya berubah mengikut situasi yang berlaku. Oleh itu, sama-samalah kita berganding bahu melawan pandemik COVID-19 ini walaupun kita berada di mana-mana sekalipun. Saya sudahi ini sahaja. Pada kali ini, saya serahkan kembali kepada Cik Moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih cikgu atas jawapan itu. Disebabkan kita berada di zaman teknologi iaitu IR 4.0, maka penggunaan teknologi amatlah penting. Lebih-lebih lagi pada waktu sekarang ini di mana guru akan mencari jalan penyelesaian dan pendekatan dengan menggunakan platform teknologi untuk berhubung dengan pelajar-pelajar mereka seperti WhatsApp ataupun di website yang berkaitan dengan pendidikan. Baiklah, soalan kedua daripada Siti Zuraida ingin bertanya, apakah dasar dan hala tuju pendidikan awal kanak-kanak ini dilaksanakan?
Silakan Datin. Okey, terima kasih Siti Zuraida kerana bertanyakan soalan kepada saya. Okey, baiklah, seterusnya saya ingin menguraikan tentang dasar-dasar dan hala tuju pendidikan awal kanak-kanak yang ada di Malaysia ini. Pada masa kini, semua ibu bapa mementingkan pendidikan kerana untuk selaras dengan hasrat negara melalui transformasi pendidikan negara dalam transformasi nasional 2050. Pendidikan secara ringkas bermakna merubah dan memindah nilai kebudayaan masyarakat kepada setiap individu dalam masyarakat tersebut. Di sini kita dapat mengerti bahawa pendidikan boleh didapati melalui pelbagai cara dan proses. Tetapi pada dasarnya berlandaskan proses pemindahan nilai sesuatu masyarakat kepada setiap individu. Menurut perspektif Islam, pendidikan awal bermula masa kandungan lagi sehingga kanak-kanak tersebut berumur 6 tahun. Secara umum, pendidikan awal Islam boleh dibahagikan kepada dua peringkat, iaitu sesudah lahir, iaitu peringkat sebelum lahir dan juga sesudah lahir. Menurut teori Islam, iaitu daripada Imam Al-Ghazali, kanak-kanak merupakan amanah dan tanggungjawab orang tuanya. Jiwanya yang suci murni merupakan permata mahal yang bersahaja dan bebas dari ukiran dan gambaran, dan ia lebih menerima setiap ukiran dan cenderung kepada apa yang dicenderungkan kepadanya. Penekanan terhadap pendidikan awal kanak-kanak sangat penting pada masa sekarang. Kalau pada masa dahulu, kanak-kanak dihantar terus ke sekolah rendah, tidak perlu dihantar ke tadika ataupun prasekolah. Tetapi situasi ini telah berbeza pada masa kini kerana masyarakat pada masa kini menganggap kanak-kanak itu keciciran sekiranya tidak dihantar ke tadika ataupun ke prasekolah. Ini menunjukkan perlunya ada satu sistem yang boleh dijadikan panduan kepada pendidikan prasekolah berasaskan falsafah yang telah digariskan dan mencapai objektif kepada pendidikan awal kanak-kanak. Saya rasa itu sahaja dari saya. Terima kasih Datin atas jawapan yang diberikan untuk persoalan sebentar tadi. Dasar dan hala tuju Kementerian Pendidikan ini dapat sejajar dengan hasrat negara, iaitu Transformasi Nasional 2050. Oleh itu, Kementerian Pendidikan akan memastikan pendidikan awal kanak-kanak ini dapat memberikan impak positif kepada generasi masa hadapan. Baiklah, soalan yang terakhir, soalan ketiga daripada Puan Aini. Soalannya berbunyi, apakah cabaran dalam mendidik anak-anak pada zaman kini? Silakan Puan Imanina untuk menjawab persoalan tersebut. Terima kasih Puan Aini atas soalan itu tadi. Jadi cabaran dalam mendidik anak-anak pada zaman kini, seperti yang saya boleh cakap, cabaran menghadapi zaman berlumba-lumba. Kita sekarang ni hidup di zaman di mana masyarakat berlumba-lumba dengan orang lain. Daripada lahirnya seorang anak dalam sebuah keluarga ni, jiran tetangga akan mula membandingkan anak mereka dengan anak orang lain. Seperti contoh yang kita selalu dengar, dah setahun tak pandai jalan lagi, anak saya setahun dah pandai berlari. Jadi kebiasaan tu akan membuatkan ibu bapa ni merasakan anak mereka ni cepat ataupun lambat dalam sesebuah perkara. Sedangkan progres anak-anak tu adalah berbeza dan bergantung kepada individu sebenarnya. Selain itu, cabaran ibu bapa menghadapi cabaran menghadapi zaman gadget addiction, iaitu terlalu taksub dengan gadget.
Zaman sekarang ni kalau kita dapat lihat, anak-anak sekarang ni terlalu taksub dengan gadget-gadget pintar yang wujud sekarang ni, seperti telefon bimbit dan tablet dan lain-lain lagi lah. Contoh yang paling mudah kita dapat lihat di kompleks membeli belah ataupun di kedai makan. Bila anak-anak ni mula mengamuk di tempat awam, ibu bapa akan rasa malu dengan orang sekeliling, sebab mereka merasakan orang sekeliling ni akan menuduh yang ibu bapa ni tak reti nak jaga anak-anak mereka bila berhadapan dengan khalayak awam. Jadi kebanyakan ibu bapa hanya akan bagi gadget pintar tu kepada anak mereka untuk meredakan amukan anak mereka ni. Perkara ni tak seharusnya berlaku dalam masyarakat kita, kerana dia akan menyebabkan satu kebiasaan kepada anak-anak. Bagi anak-anak yang kecil ni, mereka akan menganggap kalau mereka mengamuk, ibu bapa akan bagi anak-anak ni main dengan gadget-gadget pintar. Jadi perlahan-lahan mereka akan menjadi taksub dengan gadget-gadget pintar tu. Cabaran seterusnya, cabaran menghadapi zaman hiburan tanpa batasan. Kalau zaman dahulu, ibu bapa dapat memantau anak-anak kecil ni dengan siapa mereka berkawan, dekat taman permainan ataupun di sekolah dan tadika dan sebagainya. Namun pada era digital ni, susah untuk ibu bapa pantau anak-anak, terutamanya remaja. Kerana remaja ni kebanyakannya mereka bersifat privacy. Jadi mereka tak gemar, mereka tak suka untuk berkongsi semua perkara dengan ibu bapa mereka. Jadi susah untuk ibu bapa ni tahu dengan siapa anak remaja mereka ni berkawan dan bergaul dengan dekat dalam orang kata zaman era digital ni kan. Jadi dengan wujudnya internet di hujung jari ni, mereka ni bebas untuk mengakses laman-laman hiburan tanpa batasan dan sekatan daripada sesiapa pun. Cabaran lain yang saya boleh lihat adalah cabaran menghadapi fitnah akhir zaman, iaitu ajaran agama kian terpesong. Kita ni hidup di zaman fitnah, iaitu zaman di mana sebuah penipuan boleh dianggap betul dan sebuah kebenaran boleh dianggap salah. Jadi kebanyakan ibu bapa sekarang ni banyak menghabiskan masa mereka dengan kerja untuk menyara keluarga mereka. Oleh itu, ibu bapa tak boleh nak memantau anak mereka sepenuhnya, 100% mereka tak boleh nak pantau apa yang anak mereka buat, apa yang anak mereka lihat, apa yang anak mereka dengar. Mereka tak boleh nak pantau 100% benda tu. Jadi saya ada mendengar ceramah ringkas di YouTube daripada Ustaz Baharudin dari Singapura. Beliau ada menyatakan bahan digital seperti TV dan gadget pintar membawa pengaruh negatif lagi banyak daripada pengaruh positif. Beliau juga turut menyatakan bahawa seorang ibu bapa ni perlu mengambil berat tentang agama anaknya. Jadi ibu bapa ni tak perlu takut bahawa anak mereka ni tidak dapat bertahan di dunia. Namun ibu bapa perlu takut dengan akhirat anaknya kelak. Jadi itu yang saya boleh ringkaskan cabaran ibu bapa zaman sekarang ni untuk mendidik dan membesarkan anak-anak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Puan Imanina atas menjawab persoalan daripada Puan Aini tentang cabaran dalam mendidik anak-anak pada zaman kini. Terlampau ataupun terlalu banyak cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa pada zaman sekarang ini, dan cabaran yang dihadapi ialah
zaman ini ialah zaman teknologi, iaitu anak-anak akan terlalu obses dengan gadget seperti handphone ataupun laptop dan seangkatannya. Jadi di zaman ini juga ada mempunyai hiburan tanpa batasan, dan ibu bapa jika nak mendiamkan anak-anak mereka akan bagi cara penyelesaian untuk mereka diam ialah dengan memberi gadget kepada mereka dan berikan mereka tengok tentang hiburan macam kartun dan sebagainya. Dan juga kita sekarang ni sedang menghadapi fitnah akhir zaman seperti Puan Iman nak kata. Jadi ajaran agama kini mungkin akan terpesong jika ibu bapa tersilap langkah untuk mengajar anak tentang agama ini. Jadi marilah kita sama-sama menjadi seorang ibu bapa yang sangat bertawadan dan berpengalaman dalam mendidik anak-anak, supaya anak-anak kita ini akan menjadi seorang yang dapat dibanggakan oleh ibu bapa sendiri. Sebelum saya menyimpulkan tentang forum kita, saya mempunyai soalan tambahan kepada Puan Imanina kerana soalan ini menarik perhatian saya untuk bertanyakan kepada Puan. Soalan ini daripada Syasha. Kita sedia maklum yang hubungan anak dengan bapa dikatakan unik sekali berbanding dengan ibu. Apakah pendapat Puan Imanina tentang soalan itu? Silakan Puan. Terima kasih Puan Sasha, bagus sebenarnya soalan ni. Jadi pada pendapat saya, perkara ni boleh dikatakan ada betulnya. Sebab seperti yang kita tahu, seorang ibu ni sifat dia lebih teratur dan berdrama dalam membesarkan anak-anak. Manakala seorang bapa ni pula sifatnya santai dan ringkas dalam proses membesarkan anak-anak tu sendiri. Seorang bapa ni dia sangat sabar dalam melayan kerana anak-anak. Walaupun penat dengan kerja ke apa ke, dia tetap akan mengambil peluang tu untuk melayan kerana anak-anak ni lah. Ibu pula pada waktu tu dia boleh mengambil peluang untuk melakukan kerja-kerja rumah yang tertangguh. Sebab ialah sibuk melayan anak kan, jadi kerja rumah mungkin agak tertangguh pada ketika tu. Hubungan bapa dan anak ni juga boleh dikatakan unik sebab kebanyakan bapa akan memberi kepercayaan tu kepada anak-anak. Sebagai contoh lah kan, seorang bapa dia bagi RM20 dan dia akan cakap dengan anak dia bagi masa 10 minit untuk mencari apa sahaja mainan yang dia suka dalam kedai tu. Jadi anak-anak ni akan rasa macam seronok bila dengan bapa mereka. Jadi seorang ibu ni pula dia akan mengawal, dia macam akan mengawal sikitlah apa yang anak-anak dia lakukan. Macam contoh situasi yang sama tadi tu, seorang ibu akan memberikan peluang kepada anak dia untuk pilih apa saja mainan yang anak dia suka. Tapi bila anak dia dah pilih nanti, ibu ni akan cakap macam tak boleh, mainan ni dah ada kat rumah, mahal lah, nanti macam membazir pula macam tu. Jadi itu beza di antara hubungan bapa dengan anak dan hubungan bapa dengan ibu dengan anak. Selain tu bapa juga seorang yang dia sifat dia enjoy setiap masa. Dia manakala ibu pula dia akan risau tentang masa depan anak-anak ni sendiri. Sebagai contoh macam anak ni dia nak makan mi segera. Bapa ni pula macam cakap tak apalah sekali-sekala, boleh lah kan. Orang kata makan mi segera tu sekali-sekala. Tapi ibu ni pula dia tak bagi nak anak dia tu makan mi segera sebab risau benda ni akan mengganggu kesihatan anak tu sendiri. Jadi itu pendapat saya lah bagi hubungan unik antara bapa dan anak ni. Baiklah, terima kasih Puan Imanina atas jawapan yang
diberikan untuk soalan Cik Syasha. Saya berharap yang penonton-penonton berpuas hati dengan segala jawapan yang dah diberikan kepada ahli panel kita sebentar tadi. Kesimpulan yang saya boleh katakan tentang pendidikan awal kanak-kanak ini ialah semua pihak memainkan peranan yang penting untuk membentuk generasi yang akan memimpin negara kita pada masa hadapan. Oleh itu, pelajaran atau pembelajaran yang diberikan oleh ibu bapa dan guru amatlah penting bagi mereka untuk menjadi insan yang berwibawa dan mempunyai sifat kepimpinan dan intelektual. Kanak-kanak ini cepat belajar hanya dengan melihat perbuatan ibu bapa mereka di rumah. Oleh itu, ibu bapa perlulah memberikan kasih sayang yang betul dan cara mendidik yang baik agar mereka boleh menjadi seorang anak yang kita boleh banggakan pada suatu hari nanti. Baiklah, kita sekarang ini sudah berada di penghujung forum dan masa sangat mencemburui kita ya. Sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita pada hari ini. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton-penonton yang setia bersama mendengar forum ini sehingga ke penghujungnya. Sebelum saya menutup tirai kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia.